وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini kita sambung bacaan surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. Ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Teruskan. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Kita selawat Anwar nak. Tadi ada yang sikit saja yang saya bawa tu no. Ada yang boleh hafal no. Cuma untuk orang Batu Mau je yang tak ada dah. Okey, selawat Anwar ni untuk penawar bagi hati kesusahan yang tak ada jalan, tak ada pintu nak keluar, menyelesaikan 1001 macam permasalahan, melapangkan dada, membahagiakan yang derita.
InsyaAllah nak amalkan. Kalau kata kita sakit yang berpanjangan, tak mau nak sembuh-sembuh, amalkan selawat Anwar nah setiap pagi dan petang. Yang dicadangkan oleh ulama tasawuf, dia suruh bawa 10 pagi, 10 petang. Dia penawar bagi segala sakit, penawar bagi segala masalah. Yang sempit dilapangkan, yang susah disenangkan, yang lapar dikenyangkan, yang sakit disihatkan. InsyaAllah semuanya dari Allah. Ha? Selawat Anwar lah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi badil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Lagi sekali. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim Innaka antat tawwabur rahim Amma ba'du Faya ibadallah Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang berada dalam masjid ni, yang berada di dalam Google Meet, Masya Allah, Ya Allah, rindunya tak terkata. Rindu sesungguh-sungguhnya, bukan dibuat-buat. Alhamdulillah, Allah jemput lagi dah. Hampir setahun kita tak berkuliah.
Kita tak bersuah wajah dalam suasana subhanallah. Hanya Allah yang tahu. Ada yang tekanan, ada yang sakit sepanjang PKP yang hampir 2 tahun ni dah. Ada yang sakit sepanjang tempoh tu. Ada yang dirundung masalah. Ada yang susah. Ada yang tak ada makan, subhanallah. Sedikit ujian daripada Allah. Selaut rahmatnya. Alhamdulillah. Hari ni Allah jemput lagi kita. Allah simpan lagi kita. Walaupun ada di kalangan saudara mara kita yang dijemput pulang asbab penyakit ni atau asbabnya didatangkan. Bila ajali musamma, apabila ajal telah mendatang, maka tak terlewat walaupun 1 saat dan tak cepat walaupun 1 saat. Kita pun sedang menanti, no? Kita sedang menanti dalam penantian yang penuh debaran. Bagaimana Allah nak ambil kita, nak jemput kita. Hanya doa yang mampu kita rafakkan kepada Allah. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami ini dengan sebaik-baik akhiran. Janganlah engkau akhiri kehidupan kami ini dengan seburuk-buruk pengakhiran. Itulah yang kita minta. Kalaulah ditakdirkan kita mati sekarang, alhamdulillah, dalam rumah Allah, dalam berkuliah, berhadapan dengan kitab Allah, berhadapan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nak lagu tu kan, no? Tak tahulah ya Allah, minta. Allah Taala tu kata, aku malu kalau hamba tu minta aku tak bagi. Aku malu pada hamba tu. Allah tu Al-Haya, Maha Pemalu. Sebab tu jangan jemu untuk minta. Mintalah. Walaupun tak dapat lagi hari ni, tak dapat di dunia, dapat di akhirat. Tak apa kalau Allah Taala simpan di akhirat, sebab akhirat tu kekal. Kalau di dunia kita nak tinggal kan, kalau di akhirat tu kekal. Jadi kita minta apa yang kita mahu, Allah bagi apa yang kita perlu. Allah bagi dekat kita apa yang kita perlu. Kita tak tahu apa keperluan kita. Yang kita tahu apa yang kita mahu. Kita minta. Allah Taala kata, hang tak perlu benda tu. Hang tahu minta aja, hang tak tahu apa. Hang tahu minta aja. Tetapi ini keperluan. Sebab tu kadang lama dah minta, kenapa tak dapat? Sebab benda tu belum lagi kamu perlu. InsyaAllah sentiasa bersangka baik pada Allah. Dalam apa keadaan, sentiasa bersangka baik. Cari hikmah, cari rahmat dia. InsyaAllah. Hari ini dengan izin Allah, kita akan masuk pada bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Untuk warga Batu Maung yang tak ada Google Meet, mohon maaf, saya dah baca kitab ni dah di dalam tempoh PKP ni. Jadi jangan terkejut kalau tengok hari tu baru muka surat 456, sekarang dah langkau muka surat 89. Kalau kitab saya lah. Tak lain sama ke? Kitab lain pun sama lah. Kitab lain pun sama. Saya tahu kebanyakan warga Batu Maung tak ada Google Meet. Saya faham lah. Dengan smartphone hari ni kita nak kena smart lah. Lepas tu lihat tak berapa nak smart ni. Kan? Nak keh pi tak keluar. Keh main tak keluar. Tolak pi dia keluar orang lain. Kan? Orang ajak berkali-kali pun tak reti-reti. Lepas tu dah mereka duk marah sangat. Tok ni tak reti-reti. Tok ni tak reti. Tak usah dengar terus lah senang. Hari ni keluar muka, esok tak keluar muka. Hari ni keluar suara, esok sini saya pergi terus. Data mereka tak buka kat dia. Kesian kat dia. Tak payahlah dengar terus. Tunggulah bila-bila orang buka masjid, kita pergi. Alhamdulillah. Allah buka lagi Allah buka lagi ruang untuk kita. Walaupun dulu jalan lurus, sekarang dah jadi goyang-goyang. Kaki makin sakit. Duk saja pun sakit lah. Duk saja pun sakit. Saya lah tu. Okey. Kita tengok bab yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu
idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini ada yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 yang bermaksud, hai mereka yang beriman, apabila diseru bagi sembahyang pada hari Jumaat, maka pergi olehmu kepada zikrullah, yakni mendengar khutbah dan sembahyang Jumaat, dan tinggal olehmu berjual beli, kerana haram berjual beli pada ketika itu bagi orang yang wajib atasnya Jumaat. Nah, haram terus berjual beli. Okey, kita tengok. Ini satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau firman ini termaktub di dalam Al-Quran, maka suruhan ini adalah wajib. Wajib ini dinamakan wajib qat'i. Qat'i ini maksud dia tak boleh dibahaskan lagi. Pasal apa wajib sebenarnya Jumaat? Pasal apa? Tak usah tanya. Pasal wajib. Taklah orang perempuan tak wajib, orang lelaki saja wajib. Mana ada, jangan pertikaikan. Jangan pertikaikan atas perintah Allah ini qat'i. Mana cik? Cik tak cik kalau panggil orang perempuan semua, khatib tak ada tempat nak duduk. Cik belagak betul, kalau panggil orang perempuan semua khatib tak ada. Ni takat-takat dua tingkat ni tak jadi apa kalau panggil orang perempuan semua. Kan? Jadi Allah tu maha mengetahui apa yang telah pun difardukan, Allah dah tahu. Kalau kata Jumaat itu wajib untuk wanita, pukul 9 mereka penuh lah dalam masjid. Mereka nak cok tempat. Kan? Mereka nak cari taman kipas paling besar, angin paling kuat. Tu tak cerita lagi baik tangan mereka nak susun atas soft. Allah tak wajibkan pada kita. Diwajibkan di sini ya ayyuhallazina amanu, Allah Taala seru pada orang-orang yang beriman lelaki. Lelaki, baik kita perempuan ni, suruhlah laki-laki yang ada, yang kita tahu, yang kita kenal, suruhlah pergi sembahyang Jumaat. Kata Allah, ila nudia itu apabila kamu diseru. Maksud yang dikata diseru ini iaitu bang. Apa dia? Azan. Tak kala duduk khatib atas mimbar kan, azan hari Jumaat ada 2 kali kan. Azan pertama tanda masuk waktu. Okey, kita yang ada di rumah, hak azan pertama tu kita boleh sembahyang lah. Kita dengar azan yang pertama tu, kita orang perempuan yang duduk di rumah ni dah boleh bersolat zuhur. Untuk azan yang kedua, azan untuk khatib baca khutbah, kita bolehlah dengar, tumpang dengar lalui channel televisyen ke, atau radio ke, atau YouTube ke, Facebook ke. Sekarang ni banyak channel yang boleh kita ikuti. Jadi orang lelaki tak boleh sembahyang zuhur, tak boleh lagi sembahyang zuhur pada azan yang pertama, kecuali dia musafir. Musafir dia hendaklah sebelum terbit fajar shadiq, sebelum masuk waktu subuh. Katalah subuh sekarang ni pukul 6, 10 minit, 6 minit begitulah. Jadi kalau orang lelaki nak musafir, kita nak ajak ahli keluarga kita, suami kita atau anak lelaki kita nak keluar musafir, pastikan kita keluar sebelum masuk waktu subuh pada hari Jumaat untuk mengharuskan dia tak sembahyang Jumaat. Kalau tidak berdosa, dia wajib sembahyang. Jadi keluar pukul apa? Keluar pukul 5. Pukul 5 pagi tu keluar, bermula musafir. Maka ketika ini apabila masuknya fardu zuhur hari Jumaat, dia boleh sembahyang zuhur. Dia boleh sembahyang zuhur. Tapi kalau dia istiqamah sembahyang Jumaat, itu lagi baik. Lagi baik. Kita yang duduk dalam kereta tu tunggulah sat. Atau kalau ada ruang, kita masuklah sembahyang sekali, sembahyang Jumaat. Kalau ada ruang, ada tempat untuk orang perempuan. Kalau tak ada tempat nak pergi ke bilik air pun penuh dengan orang lelaki, jangan duk gagah. Jangan duk gagah-gagah nak masuk bilik air dengan orang lelaki.
Orang lelaki lah salah, siapa suruh masuk main bilik ayat perempuan. Hari Jumaat, bilik ayat perempuan dia apa punya. Ha? Jangan duk pergi salah orang. Saya pernah terkena dah sekali dah. Waktu ni saya musafir, singgah di masjid, masuk bilik ayat. Perempuan lah kan. Nak keluar tak boleh, orang lelaki penuh. Nak keluar tak boleh, duduklah dan nyaman. Dia pun nak masuk dan nyaman tu, dia ketuklah pintu. Dia kata, rosak aku ini, rosak apa ada aku. Nak keluar tak berani kan. Ada hampir langgar time orang. Waktu orang lain, kalau tidak ada ruang untuk kita, jangan. Dibimbangi kita ambil ruang mereka. Mereka tak boleh semayang. Kita kena tanggung dosa. Ada perbicaraan lain pula yang tu. Dia nak sembahyang Jumaat, tapi kita pergi ambil tempat dia. Kita ada tempat. Kita pasal duduk di luar. Lepas tu, insyaAllah nak bertanya kita. Sebab yang difardukan hanya kepada lelaki sahaja. Tapi kalau musafir dengan syarat sebelum terbit fajar shadiq. Itu sebelum masuk waktu subuh. Kecuali satu kes nak naik kapal terbang. Kapal terbang ni, katalah dia 10 pagi flight. Kita takkan nak keluar pukul 5 pagi kot, kan? Kita keluar pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi. Hari tu hari Jumaat. Flight pukul 10. Kalau tak boleh saya kena sembahyang Jumaat dulu. Tak boleh lah, kita dah ikut satu musafir yang nak terbang sekali. Apa nak tunggu hang seorang-seorang sembahyang Jumaat? Dia tengok keadaan musafir kita tu dengan apa. Kalau kita musafir dengan kereta atau bas, maka boleh yang boleh berhenti tang-tang mana juga untuk singgah masjid sembahyang. Kalau kapal terbang dia tak singgah lah. Masjid apa ada atas langit, Baitul Ma'mur, naik ke lapisan langit ke-7, ada lah di situ. Kalau ada sibuk landasan kapal terbang dia tahu. Pakat pergi Baitul Ma'mur, Baitullah pun pakat berebut nak pergi jenuh kuman Covid di atas tu pun penuh. Virus dibawa oleh manusia. Okey. Ini yang dikatakan seruan azan. Seruan azan kali kedua. Kita orang perempuan duduk di rumah, sembahyang, lepas sembahyang tunggu dengan khutbah. Orang lelaki yang tak pergi sembahyang, dia kena sembahyang sampai orang balik daripada sembahyang Jumaat. Dia kena tunggu dengan khutbah terlebih dahulu. Tapi kalau dia uzur, dia pergi bukan saja-saja dia suka, dia sakit dan sebagainya. Dia boleh bersolat apabila masuk waktu. Tapi kalau dia saja-saja, dia kena tunggu sampai habis orang balik sembahyang. Nampak orang balik sembahyang, dia kena ambil, bagi kat dia satu kerusi, duduk depan pintu rumah ni. Bagi orang tengok ni lah muka orang peniagaan di sembahyang Jumaat. Tu baru orang masuk sembahyang Zuhur. Macam tu majak muka dia. Itu nak ikut hukum syarak yang sebenar-benarnya. Ni duk menyorok bawah lori, menyorok dalam longkang, menyorok dalam kedai makan. Padan dah dengan tukang kedai makan tu pun bersubahat. Tolong tutup sikit. Hang pun duduk meja ujung-ujung tu, orang tak nampak. Lagi nampak orang sembahyang Jumaat baru dia keluar badan sihat. Muda lela semua elok. Saja tak mau nak pergi sembahyang Jumaat. Ni yang Allah Ta'ala sebut di sini haram berjual beli dengan dia. Beli kat dia pun tak boleh, jual kat dia pun tak boleh. Kalaulah penjual itu bertegas seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan di sini. Percaya semua orang tak ada menyorok dalam kedai makan tu. Tak menyorok dalam kedai makan. Jual kat dia pun haram, beli kat dia pun haram. Maksud beli kat dia, kita orang perempuan, kita kan tak wajib sembahyang Jumaat. Kita pembeli yang jual tu lelaki. Dia ni tak pergi sembahyang Jumaat. Pasal apa? Khatib baca khutbah dia ada di kedai-kedai dia lagi. Jangan pergi beli lagi waktu tu. Nak melepaskan rasa syubhat kita, sama ada benda tu boleh ataupun tidak, lelaki ataupun perempuan sembahyang ataupun tidak, kita tengok bagi habis sembahyang Jumaat barulah pergi membeli. Tidak macam kita ada kot jalan. Singgah-singgah kedai dia tengok, uish, dia ni rupanya tak pergi sembahyang Jumaat.
Aku dah pergi membeli dekat dia. Dah terbeli. Nah, dah terbeli nak buat lagi mana? Tapi bila disebut oleh ulama fiqh di sini haram, maksud dia tak halal lah pembelian kita. Berpegang dengan pendapat ulama fiqh ni kecuali dengan sebab darurat. Ni dalam abang betapa beratnya kepentingan untuk solat Jumaat. Kita orang perempuan punya peranan, jangan bagi sokongan. Jangan bagi sokongan. Kalau katalah anak kita kerja malam, tak boleh nak bangkit, goncang pintu dia sampai lekang pun tak apa. Panggil juga dia. Dia kata tak boleh nak celik mata, tak boleh nak celik mata, bubuh plaster. Pergi juga. Sembahyang Jumaat aku tak mau bersubahat dengan benda yang haram. Kecuali kalau sakit. Kan ada hadis Rasulullah kata, jikalau 3 kali berturut-turut tak tunaikan solat Jumaat, maka ianya adalah di kalangan orang yang munafik. Munafik ni paling-paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benci sungguh-sungguh. Tapi baginda tak boleh buat apa-apa tindakan kepada munafik. Jadi nak melepaskan daripada sifat munafik, maka dia kata tak apalah, tak pi 2 kali, pi sekali. Tak pi 2 kali, pi sekali. Tak mahu jadi 3 kali berturut-turut. Islam tak boleh diacah-acah. Suka buat-buat, tak suka buat tinggal. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haram berjual beli dengan dia. Kalau dia jual pun kita jangan pergi beli. Kalau dia nak beli pun kita jangan jual. Kata-kata tunggu sat bagi habis. Habis apa? Habis orang sembahyang Jumaat. Nampak seorang saja keluar balik, okey, baru boleh jual. Itulah yang sepatutnya dilakukan oleh orang Islam, negara Islam, diperintahkan oleh pemimpin Islam. Baik. Riwayat daripada Sulaiman radhiyallahu anhu, katanya, bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui kerana apa dinamakan dia hari Jumaat? Kataku, tiada. Sabdanya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Pada hari Jumaat dihimpunkan bapa kamu Adam alaihi salam. Okey, kita tengok himpun macam mana? Dihimpunkan bapa kamu Adam alaihi salam. Kata setengah ulama, iaitu berhimpun lembaga Adam dengan rohnya, kemudian daripada ada ia campak 40 tahun. Kalau baca seorang-seorang ni, campak ni demam ke? Buang ke? Apa ke? Ni kalau ngaji seorang-seorang lah. Memang jumpa ada ia campak, dia kena penyakit campak kot 40 tahun. Lepas tu baru, ni kitab Jawi dia penterjemah kitab Jawi ni, orang Patan ni, dia ikut bahasa dia. Dia ikut bahasa dia. Okey. Diceritakan daripada Sulaiman ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, dia tanya pada Rasulullah, dia kata, Rasulullah yang tanya dekat dia, tahu tak pasal apa hari ini dinamakan hari Jumaat? Kalau kita tengok, kita bermula daripada Ahad. Orang Islam perkiraan Ahad, Isnain, Salasa, Arba'atul Rabi'ah, Rabu, Arba'ah hari keempat, Khamis hari kelima, Mai Jumaat dia tak kata hari ke-6. Dia kata Jumaat. Kemudian Sabtu, situ. Dalam bahasa Arab situ, hari ke-6. Mana hari ke-7 tak ada? Hari Jumaat ni. Pasal apa dia tak namakan hari Jumaat tu hari ke-6? Patut nama hari ke-6. Sebab lepas Khamis, lepas hari ke-5, hari ke-6. Tapi dia tak letak hari ke-6. Dia letak hari Jumaat. Lepas Jumaat baru letak Sabtu. Kita panggil Sabtu, Arab panggil situ. Hari ke-6. Lepas tu dia main balik Ahad. Ahad hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya sampailah kiamat. Duk pusing kot tu ya, betul tak? Kita ni nak kiamat antara seminggu tu je. Pusing-pusing main kot tu saja. Tak tahu hari apa, tapi duk pusing kot situ saja. Okey.
Bila Rasulullah tanya kepada Sulaiman, ni hantar tak pasal apa? Dinamakan hari Jumaat, dia tak tahu. Kataku tiada, dia kata dia tak tahu. Pasal apa dinamakan hari Jumaat? Maka sabda Nabi SAW, kerana dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Bapa kita, nah, Abu Bashar. Bapa bagi sekalian manusia ialah Nabi Adam alaihi salam. Dikumpulkan, kata setengah ulama, dikumpulkan lembaga Adam dengan rohnya, kemudian daripada ia dicampak 40 tahun. Baik, nak contoh pasal bab campak ni. Nah, di dalam surah Insan ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Biasanya rakaat kedua pagi Jumaat. Orang tiba surah Insan ada 30 ayat saja. Hafazlah. Ibu-ibu sekalian, hafazlah. Baik sangat untuk memudahkan roh keluar daripada jasad. Dijamin insya-Allah mati dalam beriman insya-Allah. Nah, jadikan surah Insan ini sebagai azimat. Dalam surah Insan ni ayat pertama Allah Taala cerita, hal ata 'alal insan, telah datang. Nah, hal ni ada istifham. Adakah telah datang kepadamu cerita-cerita tentang insan hinun minad dahri? Ada satu-satu ketika hin minad dahri, daripada jangka masa yang panjang, lam yakun syai'an madhkura, dia tak ada nama. Allah Ta'ala kata. Maka ulama tafsir telah pun menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan Nabi Allah Adam ini dia diperintah untuk diciptakan Nabi Allah Adam ini pada hari Jumaat. Iaitu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk jadikan satu lembaga manusia. Kemudian Jibril kata nak buat dengan apa? Diserta dalam surah Al-Baqarah ni, nak buat dengan apa? Buat di adim, kata Allah. Buat dengan adim. Adim ini maksudnya permukaan tanah. Kata malaikat Jibril, di mana aku nak pergi cari tanah ni? Tang mana? Dalam surga tak ada tanah lah. Dia ada surur marfu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyu mabthutha. Dan itu dia tak ada tanah. Okay. Kemudian Allah Ta'ala kata, pi ke dunia. Yang kita huni hari ini. Yang kita duduk. Di situ adanya adim. Adanya permukaan tanah. Ambil. Maka diperintahkan oleh Allah untuk ambil tanah yang bercampur-campur. Ada merah, ada hitam, ada putih, ada kekuningan. Tu warna kita hari ni. Macam-macam color ni dah. Allah Ta'ala nak abang. Semua hampa main dari bapa yang satu. Apa warna kulit pun, kita main daripada bapa yang satu. Nabi Allah Adam alaihi salam. Bila dijadikan satu lembaga. Satu lembaga. Dia kata Allah Ta'ala, kami jadikan wa khalaqnal insana min salsalin kal fakhar. Kami jadikan manusia itu daripada salsal. Salsal tanah liat yang dikeringkan. Selama tempoh minad dahri lam yakun syai'an madhkura. 40 tahun dia duduk jadi satu lembaga salsalin yang disebut sebagai tembikar. Faham kan maksud tembikar? Tanah liat yang dah dicanai tu dibiarkan. Orang nanti jemuk nak bagi kuat kan? Jemuk dia bakar nak bagi kuat kan? Ini dia dibiarkan di satu tempat, kata Allah, hinun minad dahri. Sampailah kepada satu masa. Selama mana? 40 tahun. Lam yakun syai'an madhkura. Orang semua duk tanya, malaikat pakat tanya, apa benda ni? Ni apa benda? Sebab rupa dia lain daripada yang lain. Tak macam malaikat. Macam kita lah. 2 matanya, 1 hidung, 1 mulut, sepasang telinganya, sepasang tangan, sepasang kaki. Orang yang tak pernah, malaikat yang tak pernah tengok lembaga sedemikian,
Pakat tanya, ni apa ni? Ni apa ni? Lam yakun syai'an madhkura. Tak ada nama. Tak ada nama. Sampailah kepada hari ke-40 tahun, hari Jumaat. Hari Jumaat, maka Allah Ta'ala perintahkan wa nufikha fis-sur. Wa nufikha fir-ruh, ditiupkan roh. Perintah kepada malaikat Israfil untuk ditiupkan roh pada satu lembaga yang disebut Salsalin kal-fakhar tu. Tanah liat tembikar tu. Barulah ditiupkan. Maka ditiupkanlah roh kepada lembaga tersebut. Masuk roh itu yang dikatakan dihimpunkan pada hari Jumaat. Tidurlah. Masuklah urat, darah, jantung. Semua Allah Ta'ala letakkan pekakas sempurna dekat kita. Terima kasih ya Allah. Penyempurnaan kedudukan jantung yang di dalam. No? Paru-paru di dalam. Tak ada lah selambak di luar. Kalau tidak jenuh, bawa beg tangan. Beg tangan ni buah jantung, beg tangan ni buah pinggang. Hak yang ni isi ayat kencing kan. Alhamdulillah. Allah simpan elok-elok. Terima kasih ya Allah. Siapa pun tak nampak kan. Kalau tidak jenuh kita heret beg tangan. Nah? Macam-macam jenama. Senang bagi beg plastik lah no. Tapi Alhamdulillah. Allah Ta'ala simpan daripada zaman Nabi Allah Adam dulu. Sampai hari ini cuma kadang-kadang. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita. Ada kan bayi yang baru lahir. Jantung di luar kan. Tengok dia tunjuk subhanallah. Kita baru tengok no. Apa akan berlaku bila semua benda dalaman ni duduk di luar. Jangkitan kuman. Kan? Tapi Allah punya pengasih. Di situ kita nampak kebesaran. Betapa besarnya pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia simpan semua di dalam. Dia simpan semua di dalam. Dia suruh kita jaga. Pinjam saja nak. Bukan kita punya nak. Pinjam saja. Benda pinjam kena jaga elok-elok. Kena jaga elok-elok. Ajak dia buat benda yang elok-elok. Nanti kita nak jaga ni. Sayangilah jantung anda. Makan harum biru. Alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi sakit ni, hang tak makan apa pun dia sakit. Sebab itu cara Allah Ta'ala mencari asbab untuk menjemput kita mati. Okay. Selepas 40 tahun, dihidupkan. Bila hidup, barulah dimasukkan ke baru dimasukkan ke syurga. Inilah yang dimasukkan. Yang dia kata, ada ia campak 40 tahun tu. Lepas diletakkan di satu tempat selama tempoh 40 tahun, jadi tembikar yang kering tu. Lepas 40 tahun baru ditiupkan roh, kemudian baru dijemput masuk ke syurga. Kemudian kata qil ni kata setengah ulama qil ni maksud dia kata setengah ulama lagi kerana berhimpun Adam dan Hawa padanya, kemudian daripada bercerai yang panjang. Kata qil, kenapa? Sebab dinamakan hari itu hari Jumaat kerana bertemunya Adam dan Hawa pada hari Jumaat selepas perpisahan yang begitu panjang. Kenapa perpisahan yang begitu panjang? Kerana melanggar satu larangan Allah, memakan buah khuldi, buah larangan yang berada di dalam surga. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar mereka itu ke muka bumi. Bahasa yang kasar dibahasakan oleh iblis yang sama-sama kena baling tu. Adam tu kena lempak, dia kata. Ini tafsir Israeliat. Dilemparkan Adam dan Hawa ke muka bumi. Okey, kita tafsir daripada Imam Ibnu Katsir. Dia kata bukan dilemparkan, dihantar. Sebab muka bumi ni, kan waktu Allah Ta'ala buat tu, Allah Ta'ala kata aku akan jadikan manusia di muka bumi ni. Maknanya memang Allah Ta'ala bertujuan nak hantar manusia ini ke muka bumi ini. Bukan nak lempak, tetapi mencari sabab musabab. Yang dikatakan selepas makan buah khuldi itu, maka terlucutlah pakaian daripada surga. Kenapa?
tak boleh pakai pakaian syurga untuk main ke muka bumi ni. Tak layak. Tak layak untuk dipakaikan pakaian dan keindahan perhiasan daripada syurga. Maka terlucutlah pada keseluruhannya yang ditinggalkan saki-baki ialah pada kuku. Kuku ni pakaian syurga. Tak tahu dia apa pakaian syurga. Sebab dia boleh berganti. Dia berganti dengan sendirinya. Kita potong dia naik balik. Kita potong dia naik balik. Cuba potong jari. Dia naik balik tak macam kuku? Dah? Panjang tak jari aku ni. Saya tak bagi 5 pasal apa dia ni. Tak bagi sama. So dia naik balik. Jadi antara pakaian syurga yang Allah Ta'ala tinggalkan sebagai kenangan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Bila dihantarkan ke muka bumi ni, berpisahlah kedua-dua kekasih itu untuk tempoh yang lama. Dikatakan 40 tahun. Boleh sembang tapi tak nampak muka. Ingat telefon saja hampa yang smartphone lah ni. Zaman Nabi Allah Adam dah ada. Boleh sembang tapi tak nampak muka. Tanya ada kat mana? Ada kat mana? Itu pun selepas lama Nabi Allah Adam dihantar ke muka bumi. Selepas 40 tahun baginda menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah lafaz istighfar daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Selama 40 tahun sehingga air matanya menjadi manis. Sampai manis air mata taubat tu membentuklah yang kering-kering itu menjadikan dia kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang. Sunah makan tau sunah makan. Ni kayu manis tu rendam melayak minum. Bunga cengkeh tu penawar tu dulu dia perlu ambil uap orang penyakit COVID tu. Sebenarnya asal dia daripada keringnya air mata Nabi Adam alaihi salam. Air mata taubat, air mata yang boleh memadamkan api neraka adalah air mata taubat. Lafaz itulah yang dia disebut Rabbana zalamna, dia pakai dhamir tasniah, dia mewakili isteri dia. Wahai Tuhan kami berdua ni, maksud dia dengan Hawa. Zalim. Kenapa zalim? Allah Ta'ala tak bagi makan, pergi makan juga. Ampunilah kami wa ilam taghfir lana. Kalau engkau tak ampuni kami, maka kami jadi orang yang rugi. Tak boleh masuk dah ke dalam syurga. Asal kita daripada syurga, nak balik ke syurga insya-Allah. Malu sebenarnya bila nak sebut balik ke syurga layakkah kan? Layakkah? Kalau pandang kepada diri, ya Allah, tak layaknya aku ni ya Allah sedih sangat kan? Sedih sangat. Bila pandang kepada amalan, apalah yang aku ada ya Allah untuk aku bawa balik ke sana tak boleh nak sebut tak tahu, tak ada apa. Apalah yang aku ada. Aku hamba fakir yang tak memiliki apa-apa. Tapi aku nak sangat-sangat. Aku nak sangat-sangat ke sana. Itulah kita itulah kita tahu, kenal diri kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Mustahil tak? Tak mustahil. Tak mustahil. Kita sama-sama balik ke sana. Sama-sama kita berdoa pada Allah. Jangan putus doa. Okey, ini di antara sebab dinamakan hari Jumaat. Mereka bertemu di Jabal Rahmah. Di puncak Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu ada di mana? Ada di Mekah. Mekah tu mana? Di Padang Arafah. Tempat pertemuan Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Sayyidatina Hawa alaihi salam. Bertemunya mereka di situ. Hari ni orang-orang kita buat satu fatwa sendiri. Siapa nak kahwin satu lagi, siapa yang tak jumpa jodoh, naiklah pergi berdoa atas tu. Ada yang tiap-tiap kali pergi berdoa tak dapat-dapat. Kan saya kata tadi, Allah bagi apa yang kita perlu.
Kita minta apa yang kita mahu, kan? Tahun ni pi minta, tak dapat lagi. Allah Ta'ala kata bukan tahun ni, tahun depan. Tahun depan minta, tak dapat lagi. Bila nak dapat? Tak larat minta dah. Rupanya Allah simpan yang terbaik. Sebab tu dia tak main lagi lah. Apa juga yang kita minta. Tapi di Jabal Rahmah ni, dia tak sebut pun mana-mana hadis kata di atas Jabal Rahmah tu minta jodoh, dia tak ada kata. Cuma dikatakan di atas Jabal Rahmah itu, doa dimakbulkan. Yang tu ada. Dia tak kata pun minta jodoh. Yang kata minta jodoh ni, hak yang ke bawah ni. Api, siapa mau jodoh nak atas. Tak ada nak. Dia dikatakan tempat dimakbulkan doa. Seperti mana Allah Ta'ala menerima doa Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka disitulah tempat mereka berkasih sayang. Berlaku pada hari Jumaat. Okey. Dan kata qil. Kata qil ni kata ulama lagi. Kerana berhimpun ahli negeri dan ahli dusun padanya. Ini apa dia pula? Ahli negeri dan ahli dusun padanya. Baik. Kita ni tak kira hang ahli dewan undangan negeri ke, hang ahli dewan undangan dusun ke, hang apa-apa ke, akan berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Hari itu semua ahli akan dikumpulkan pada hari Jumaat. Allah Ta'ala tak pandang dah apa jawatan dia. Oh dia ni YB, dia duduk kat sana. Dia ni menteri bagi duduk atas sikit. Hak raja lagi tinggi duduk. Tak ada dah. Dia tak kira hang ahli negeri ke, hang peminta sedekah ke, hang cleaner ke, hang cuci parit ke, hang cuci jalan ke, hari itu sama saja. Nah, tak kira orang siapa. Orang kampung ke, orang bandar ke, jawatan tinggi ke, jawatan rendah. Tak ada jawatan ke, kita semua sama saja. Akan dikumpulkan pada hari Jumaat. Bagaimana kalau kita bayangkan perhimpunan yang paling-paling besar, dihimpunkan seluruh makhluk. Seluruh makhluk dunia daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah pada manusia terakhir pada hari kiamat. Ramainya, kita takut kan kalau tengok ramai-ramai lah. Hari ni kita takut bila tengok orang ramai, takut kuman tu lah. Tak mampu lah ramai. Tak lagi jadi lagu tu jadi lagu kita takut kan. Kalau kata dulu takut apa? Ya ramai sangat. Tak lagi tak dapat makan. Ramai sangat. Nak parking tak ada tempat. Ramai sangat lagi berjalan jauh. Kan? Satu hari nanti kita semua mau tak mau kita akan berkumpul. Jalan jauh-jauh ya Allah jauhnya. Dihalau seperti binatang dengan tiada berpakaian. Tengok orang belah lembu, orang belah kambing, orang belah kerbau. Binatang tu ada pakaian tak? Tak ada kan? Dihalau macam tu, lambat dipukul. Tak mau jalan dipukul. Allah. Berlaku pada hari Jumaat. Kata qil lagi. Kerana berdiri hari kiamat padanya iaitu Yaumul Jumaat. Okey. Berdiri ni selepas dunia dihancurkan. Selepas dunia dihancurkan. Mahsyar lah. Jadi bersamaan dengan berhimpun ahli negeri dan ahli dusun. Firman Allah Ta'ala, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari menghimpunkan ia akan kamu pada hari menghimpunkan. Di mana dia? Ayat ini daripada surah Taghabun, ayat yang ke-9 ini adalah satu dalil. Dalil ini disebut sebagai dalil naqli, mengatakan Allah Ta'ala akan menghimpunkan manusia itu pada hari jam'in, hari Jumaat. Manusia itu akan dikumpulkan, dihimpunkan pada hari Jumaat. Bermakna mahsyar. Mahsyar. Kita akan dikumpulkan sekali lagi, berkumpul dengan himpunan yang begitu ramai. Yang dikatakan keadaan kita masa tu Allah Ta'ala tak pandang pada jawatan di dunia. Allah Ta'ala pandang pada ketakwaan yang ada dalam diri kita. Kalau tinggi takwamu, maka tinggilah darjatmu. Duduklah tempat VIP.
Ada dah kenderaan yang menunggu. Terbuka liang lahat. Ada dah kenderaan yang menunggu. Ada dah pakaian untuk disalinkan. Daripada kita memakai pakaian kafan, yang dikafankan kepada kita. Itu pun kalau dikafan lah, nah. Ada yang tak dikafankan, kan? Ada yang mati terbakar. Mana nak ada kafan apa, terus ditanam. Macam tu je. Bangkitlah dengan pakaian-pakaian tersebut. Disalin, diganti. Andai kamu orang yang bertakwa, pakai dah cantik, ada kenderaan yang menanti, naik kenderaan, laju, tak nampak orang dah. Kemudian, pergi duduk dekat mana? Tak, bukan masuk ke syurga lagi. Muttaqi'ina 'alal araik. Bila duduk bertelekuk di atas pelamin-pelamin yang indah. Buat apa? Tunggu hak yang lambat tu berjalan nak mai. Lambat sampai beratus tahun pun ada. Tak sampai-sampai. Hari apa? Hari Jumaat. Hari tak tukar dah. Jumaat tu hari perhimpunan. Kita dikumpulkan. Sebab itulah yang disebutkan hari Jumaat tu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Rasulullah bagi kat kita nasihat. Berselawatlah. Banyakkan berselawat pada hari Jumaat. Banyakkan berselawat pada hari Jumaat. Sesiapa yang tidak mahu berselawat kepadaku, dia lupa jalan nak ke syurga. Dia tak jumpa jalan nak ke syurga. Sebab apa? Kita kumpul selawat sebanyak mungkin. Hari lain pun kita berselawat. Tapi utamakan hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari nak balik ni. Hari nak dikumpulkan. Himpun sebanyak mungkin. Bermula daripada Khamis Asar. Petang ni masuk waktu Asar, dah bermula hari Jumaat. Kalau siapa yang nak mula dengan baca surah Al-Kahfi pun boleh mula dah. Kalau siapa yang nak mulakan dengan selawat pun boleh mula dah. Kumpul sampai esok tenggelam matahari pada hari Jumaat. Baru habis. Panjang hari Jumaat ni Allah Ta'ala bagi. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita kumpul pahala zikrullah dan selawat sebanyak mungkin. Sebab tu dia bermula awal. Dia tak bagi pendek, dia bagi panjang dekat kita. Dia nak suruh kita rebut kelebihan ataupun pahala pada hari Jumaat. Dia lain macam daripada hari-hari lain. Kelebihan yang boleh kita perolehi pada setiap hari Jumaat. Semua orang dapat. Betul tak? Ada tak yang tak dapat hari Jumaat dah ni? Saya dapat dekat Khamis je, Jumaat tak ada. Itu semua dapat kan? Allah pemurah kan? Dia bagi semua sama rata. Cuma pengisiannya saja. Pengisiannya saja. Kalau pengisiannya tak ada, dia dapat juga Jumaat tapi tak ada apa. Kosong. Berlalu sahaja macam tu. Menyebutkan dia Syekh Abdul Qadir Jalani dan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Telah menyukakan aku dengan dia Jibril. Sembah mereka itu menyukakan olehmu akan kami. Sabdanya telah menyukakan aku Jibril dengan 70,000 hamba. Dia merdeka akan mereka oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat. Dan menyuka akan daku dengan 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala dengan dia kepada umatku pada tiap-tiap malam Jumaat. Barang siapa menilik akan dia oleh Allah Ta'ala, tiada disiksa akan dia. Dan tiap-tiap amal yang dikerjakan dia, manusia pada hari Jumaat, surat baginya 70 kebajikan. Itu yang kata hari Jumaat ni dia lain daripada yang lain. Sebab apa? Rasulullah kata, aku nak cerita ke hampa ni berita gembira. Lebih kurang macam itulah. Sabda Rasulullah ni nak cerita ke hampa ni berita gembira. Jibril bawa mai berita gembira pada aku. Lepas tu sahabat tanya lah, habaq kat kami sama. Apa dia? Rasulullah kata ada 2 berita gembira. Jibril mencerita kepada Rasulullah SAW. Apa dia? Kata Jibril, pada setiap hari Jumaat, Allah Ta'ala akan bebaskan 70,000 hamba masuk di kalangan umat manusia. Andai fardu takdirnya dikatakan orang ni mati masuk neraka, orang ni mati masuk neraka sampai 70,000 melebih. Lebih umat manusia ni banyak. Berjuta-juta, berbilion-bilion.
Tapi pada setiap hari Jumaat, khabar gembira. Allah Ta'ala akan bebaskan, merdekakan 70,000 daripada hambanya. Daripada neraka. Jadi seronoklah Rasulullah ni, dia seronok. Dia seronok, dia suka apabila dengar orang bebas daripada neraka. Sebab Rasulullah ni dia sayang, dia sayang kepada seluruh umat. Jadi itu yang membawa satu khabar gembira buat dia. Andainya kita di antara salah satu di antara mereka, mudah-mudahan dibebaskan. Mudah-mudahan dibebaskan. Kalau kata kita tak duduk lagi dan mereka, nama kita dah ada. Mudah-mudahan dibebaskan. Pada malam Jumaat. Dan satu lagi dia kata, telah menilik oleh Allah Ta'ala 99 tilik pandang. Jatuhnya pandangan rahmat Allah Ta'ala kepada umat manusia di muka bumi yang masih hidup dengan 99 telik, dengan pandangan yang rahmat. Bukan dekat 99 orang. Bukan dekat 99. Satu orang dapat satu tilikan, satu orang punya banyak tilikan rahmat daripada Allah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapat tilikan tersebut, maka tiada disiksa akan dia. Tak kena siksa. Rebutlah tilik Allah. Kan disebutkan pada malam Jumaat. Sebab tu ya orang duk buat baca Yasin malam Jumaat. Walaupun zaman Rasulullah dulu orang tak buat. Kan? Kemudian timbullah pendapat-pendapat Wahabi yang kata bid'ah dan sebagainya. Bukan bid'ah. Nak cari redha Allah. Nak cari tilikkan rahmat daripada Allah. Sebab itulah duk berebut buat malam Jumaat ni. Jadi lagu mana cara? Ajak orang ramai-ramai masjid, baca Yasin. Habis baca Yasin, pun tak apa nak amal. Buat kenduri. Yang bagi nasi lemak seorang sebuka yang ramai. Okey. Ada kenduri, bagi dia pun makan teh seorang secawan. Okey. Malam ni ada kenduri sekali lagi kan masyarakat kita ni pemurah orang tu nak tumpang sedekah, orang ni nak tumpang sedekah. Dia jadi satu kemeriahan. Di samping kita menagih tilikan rahmat daripada Allah, kita juga menagih sedekah untuk sama-sama kita miliki. Sebab apa? Kata Nabi lagi, dia kata, kerana kebajikan yang dibuat, amal kebajikan yang dilakukan pada hari Jumaat ataupun malamnya, Allah Ta'ala akan bagi 70 kebajikan. 70 kali ganda yang akan dikurniakan kepada orang yang beramal pada hari Jumaat ataupun pada malamnya. Besar pahala, besar sangat pahala. Kalau kita buat jahat pun 70 kali ganda. Ingat dulu budak-budak kan, hang cakap betul, hang jangan emoh, hari Jumaat ni hang jangan emoh. Kita jadi takut kan. Hari Jumaat aku pemohon dia. Mohon sekali kena 70 kali. Kerana apa? Sebab tu dia katakan hari Jumaat ni kalau kita buat baik dapat 70 kali ganda. Kalau kita buat jahat pun 70 kali ganda. Hari Jumaat pun seolah jangan duk mengata kat orang. Hari lain mengata boleh ke? Tak boleh lah kan. Hari apa pun tak boleh. Cuma kalau hari Jumaat tu dah jadi berganda-ganda. Tahan-tahanlah. Puasa lidah bermula daripada Jumaat. Mungkin lepas-lepas tu boleh kita lazimkan diri kita. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah kita akan sambung kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Al-Ghunniyah. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Ya. Ya, buka. Buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Wajib. Okey. Okey, baik. Sebab tugas tu macam satu kepentingan yang wajib ditunaikan. Kalau dia seorang doktor, dia kena masuk Dewan Bedah. Maksud tu dinamakan darurat. Tapi kalau kata dia kerja shift ni,
dia boleh minta dilewatkan sedikit. Minta dilewatkan sedikit. Kalau kata darurat ni, tengok pada pekerjaan macam seorang tentera. Dia darurat, mau tak mau dia kena duduk di perbatasan. Kalau dia tinggal tempat tu, maka akan berlaku kekacauan. Macam pengawal, kan, pengawal keselamatan. Kalau dia tinggal bank tu, orang nanti memang rompak waktu tu. Jadi dia tak boleh tinggal, shift dia. Memang dah tugas dia. Kalau dia tinggal, menyebabkan berlakunya kemudaratan. Maka waktu tu dia kena tunggu. Tapi kalau macam dia lewat sikit pun tak apa, tak memberi kesan kepada pekerjaan dia dan tak memberi kesan kepada masyarakat, masa ni dia tak boleh, tak disebut sebagai darurat. Kalau kita tengok di Mekah, waktu masuk waktu solat, polis tak semayang kan? Lepas nanti tunggu berdiri di tepi sebab menjaga kemaslahatan. Ini diharuskan. Tapi bukan tiap-tiap Jumaat lah, dia ikut shift lah. Macam cikgu beritahu tadi, Jadi, kita tengok pada pekerjaan tersebut. Kalau kilang contohnya, kilang contohnya, dia mungkin boleh minta kepada leader dia untuk lewat sedikit sehingga menyelesaikan solat Jumaat. Sebab kalau kata dia tak masuk, takkan nak rugi satu kilang kot, kan? Tengok keadaan tempat. Kalau kata darurat, dia boleh, harus ditinggalkan. Tapi kalau tak membawa apa-apa darurat, maka dia boleh minta kepada majikan dia untuk dilewatkan waktu solat Jumaat. Nak kena tepat dan kerja boleh minta dilewatkan. Wallahualam. Ya. Assalamualaikum. Okey, bilakah dinamakan Nabi Allah Adam? Okey, Adam, dinamakan Adam selepas diciptakan Nabi Allah Adam itu, kemudian nak diletakkan nama. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, letakkanlah dia nama tanah. Permukaan tanah. Kan saya sebut tadi Adim. Kan? Adim. Adim itu maksud dia permukaan tanah. Maka dipanggil dengan Adam. Allah yang meletakkan nama dia Adam. Okey, ada soalan sahabat Google Meet? Ada Ustazah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustazah, sekarang ni di surau-surau dah buat solat Jumaat kan? Ustazah dengar ke? Dengar, saya dengar. Okey, di surau-surau ni ada orang buat solat waktu Jumaat. Jadi kan adakah kita ni dituntut buat solat tahiyatul masjid di surau tu? Oleh kerana dia dah selalu dijadikan solat Jumaat. Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan di surau sekarang ni, banyak surau yang dah buat solat Jumaat kan? Banyak surau yang buat solat Jumaat. Jadi adakah kita ni, kita orang perempuan lah, ataupun orang lelaki lah, bila masuk surau tu adakah dituntut suruh buat solat sunat tahiyatul masjid? Sebab di surau tu dah buat sembahyang Jumaat. Adakah kita dituntutkan? Tak, kita tak dituntut. Tak dituntut solat sunat tahiyatul masjid dengan sebab dia bukan masjid, dia masih lagi musola. Tetapi boleh tak nak buat? Boleh buat. Boleh buat. Apa maksud masjid ni? Masjid tu tempat orang sujud. Makna dia surau pun tempat orang sujud lah. Betul tak? Boleh tak nak buat solat sunat tahiyatul masjid? Boleh. Tetapi dia tak dituntut macam tuntutan atas masjid. Masjid ni memang dituntut untuk kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi di surau, walaupun dilakukan solat Jumaat, tak adalah sampai tuntutan sunat muakkad seperti mana di masjid. Wallahualam. Okey, satu lagi soalan. Saya ingin tahu tentang wali. Anak saya tunggal dan ayahnya juga tunggal, dan anak saya nak kahwin. Bolehkah sepupu ayahnya
menjadi wali kepada anak saya. Anak lelaki kepada adik lelaki ibu mertua saya. Pak Melaka lah. Tidak. Anak lelaki kepada adik lelaki. Apa dia anak panggil? Anak lelaki kepada Pak Melaka lah. Kan? Saya kalau orang kono tu pasal pening dah. Pak tiri apa anak tiri lelaki Pak okey. Yang ni Pak makan. Boleh. Boleh nah. Boleh sebab apa? Sebab si bapa tu tak ada siapa-siapa, dia tunggal. Nah, tak ada siapa. Lepas tu kepada dia berat kepada sebelah bapa. Dia berat kepada sebelah bapa. Tengok siapa lagi yang ada. Nah, siapa yang ada lagi di sebelah bapa? Pandang salah silah daripada situ. Jadi boleh. Sepupu boleh. Tetapi sebelah bapa, bukan sebelah ibu. Nah, dia kuat di sebelah bapa. Okey, kalau kata Tok Wan, kalau ada Tok Wan pun tak ada. Nah, Pak Menakan tak ada lah bapa tu tunggal. Kan? Jadi sepupu boleh. Nah, diharuskan untuk menjadi wali, tetapi tidaklah di sebelah bapa. Nah, boleh. Ini bab wali dah, wali nikah kahwin. Okey. Kalau lah macam kita lah. Contohlah. Katalah nak kahwin. Contoh. Dan kalau bagi saja pun orang tak mau dah. Kan? Ayah tak ada. Abang tak ada. Adik lelaki tak ada. Siapa pun tak ada lah. Nah, siapa pun tak ada dah. Nak kahwin juga-juga. Nak kahwin juga-juga. Siapa pun tak ada dah. Nak cari. Nah, Tok Wan lagi lah. Kan? Maka boleh menggunakan wali hakim. Sebab Islam itu menggalakkan perkahwinan untuk menghalalkan perhubungan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah sembahyang Jumaat ni kan. Misal kata ahli keluarga kita lah balik kampung kan. Balik kampung sebelum Jumaat lah. Rabu ke Khamis ke. Hari Jumaat. Malas nak pergi. Dosa kata tu. Dia ganti dengan Zuhur Okey. lah. Orang yang bermusafir hari Rabu, hari Khamis balik kampung. Mai hari Jumaat, dia ada di kampung. Dia malas nak pergi sembahyang Jumaat. Pasal apa? Dia masih menganggap dia musafir. Dia balik ke kampung. Malas nak pergi. Bukan kampung dia. Okey, dia di antara orang yang disebut bukan bermukim. Bukan bermukim. Tapi kalau dia tak mau pergi kerana malas, maka dia termasuk di kalangan orang munafik. Tapi kalau dia nak pergi dengan sebab dia masih dalam musafir, harus untuk dia tinggalkan solat Jumaat. Harus untuk dia tinggalkan solat Jumaat. Tapi dengan bersebab lah. Ini sebab dia malas. Maka malas itu maka dia termasuk di kalangan orang yang munafik. Ini soalan dari sahabat. Google Meet kita lah. Dia balik kampung hari Rabu. Kami Jumaat. Main hari Jumaat tu dia ada di kampung lah. Bukan di mana pun kan. Nak masuk Jumaat, segan nak tu. Aku bukan wajib pun. Memang tak wajib sebab dia bukan bermukim. Dia bukan bermustautin. Dia orang musafir, memang tak wajib. Dia tak wajib dengan sebab malas. Bukan sebab musyaqqah ke susah dalam musafir tak. Sebab malas. Maka dia di antara orang yang bersifat munafik. Itu hukumnya. Munafik ni berdosa tak? Berdosa tak? Allahuakbar. Okey. Terima kasih Ustazah. Boleh tak qarin itu menyamar diri dia? Merubah bentuk ke? Macam kita balik ke?
Qarin boleh tak berupa berbentuk apakah? Dia boleh tak dia berbentuk no? Wallahualam. Saya tak pandai kata no. Saya tak pandai kata boleh tak dia berbentuk. Mungkin boleh sebab tu Rasulullah boleh Islamkan dia no? Kan? Mungkin boleh. Nah, tapi saya tak pandai cakap sebab Rasulullah kata aku telah mengislamkan Qarin aku. Kan? Jadi bermakna mungkin dia boleh berupa bentuk, kan? Dia kalau rupa dia ni macam kita juga lah. Macam kita juga. Dampingan kita. Itulah saya kata, saya tak berani kata. Sama dia berbentuk, dia lembaga ke, dia cuma dampingan kita. Saya tak berani kata dia tu berjirim. Saya tak berani kata. No? Mohon maaf. Wallahualam. Saya tak berani kata. Ada. Setiap kita ada qarinah, kita ada dampingan. Yang duk bisik kejahatan, itu qarinah. Yang membisikkan kebaikan, itu hak yang baik itu. Imanlah. Wallahualam. Mohon maaf. No? Tak ada jawapan pada tu. No? Cetek sangat ilmu saya. Sudah dulu wallahu a'lamu bisawab. Yang benar itu Allah, yang baik itu Allah, yang sempurna itu Allah. Yang serba kekurangan cacat celah itu adalah diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu